pelancaran pertubuhan pemberdayaan bapa penyayang atau bapa penyayang pada pagi ini, dan sebagai memberkati majlis, marilah kita bersama-sama memulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uts rahmatan lil alamin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka dinana wa ahalina wa kulli syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa jawarika min wa kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi ainin wa zi baghin wa zi hasadin wa zi kulli syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Pada pagi ini kami berhimpun dengan mengharapkan sepenuh hati kepadamu ya Allah, rahmat dan inayah dan juga petunjuk serta hidayah untuk kami mengendalikan suatu majlis yang dinamakan Majlis Pelancaran Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang atau Bapa Penyayang dan Forum Bapa Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya dalam kehidupan pada masa kini, kami menghadapi serba satu macam permasalahan ummah dan juga serba satu ujian yang kami sendiri pun berada dalam keadaan begitu terdesak untuk mengharapkan rahmah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya berkatilah kehidupan kekeluargaan umat Islam di negara kami yang tercinta ini. Dengan azam dan tekad inilah, maka kami berhimpun pada pagi ini untuk menjadikan golongan bapa sebagai suatu yang menepati kehendak-Mu seperti mana firman-Mu, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kekeluargaan Islam di negara ini sebagai suatu institusi contoh yang dapat memandu umat manusia keseluruhannya ke arah jalan kebenaran. Dan juga jadikanlah kami ini dalam kalangan duat yang sentiasa memberi pencerahan kepada umat ini, seperti mana kehendak-Mu dalam firman-Mu berkenaan dengan ummatan wasata. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keluarga, peneman hidup, serta anak-anak dan zuriat keturunan yang baik-baik, yang soleh, yang dapat memandu dan juga memastikan kehidupan di negara ini berada dalam keberkatan dan juga rahmah-Mu sentiasa. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha qabilina laha wa atimmaha 'alaiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang diberkati-Mu, dan juga perpisahan selepas ini adalah perpisahan yang diberkati dan juga diridai-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, Pengerusi Yayasan Aman, merangkap Ahli Parlimen Pandan, bekas Timbalan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Yang berhormat Tuan Muhammad Zawawi Ahmad Mughni, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Ahli Ehwal Islam, Pengguna dan Industri Halal. Yang berbahagia Ustaz Hasri Harun, Pengerusi Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang atau ringkasnya Bapa Penyayang. Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia atau Wadah, selaku penyampai ucap utama kita pada pagi ini. Yang berusaha Encik Megat Muhammad Azlan Muhammad Arsyad, Pengerusi Badan
keluarga, ibu bapa dan guru Sri Semi Abim Sungai Ramal Dalam Kajang, yang berbahagia Profesor TS Dr. Nur Izura Uzir dari Universiti Putra Malaysia, yang berusaha Saudara Ahmad Fahmi Syamsuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission, seterusnya yang dikasihi Barisan Kepimpinan Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang, hadirin hadirat sekalian, selamat datang ke Majlis Pelancaran Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang, yakni Bapa Penyayang serta Forum Bapa Penyayang pada 19 Jun 2021. Sesungguhnya, berdirinya saya di sini pada pagi ini dengan rasa bercampur baur di antara gembira dan juga berasa sedih ataupun berasa terharu kerana 19 Jun 2021 merupakan hari ulang tahun yang ke-23 saya bergelar bapa. Dan hari ini juga merupakan hari jadi anak saya yang pertama, dan insya-Allah dengan semangat yang disuntik daripada pelancaran pertubuhan pemberdayaan bapa penyayang ataupun bapa penyayang ini, maka meningkatkan lagi azam saya untuk menjadi seorang bapa contoh seperti mana azam bapa-bapa yang hadir pada pagi ini, insya-Allah. Untuk makluman kepada semua hadirin hadirat, sama ada di laman Facebook Bapa Penyayang ataupun di link Zoom, pelancaran pertubuhan Bapa Penyayang pada pagi ini adalah dengan kerjasama pejabat ahli jawatankuasa tetap, pengurusi jawatankuasa tetap, ahli ehwal agama Islam, pengguna dan isteri halal, serta Badan Keluarga Ibu Bapa dan Guru ataupun BAKA Sri Semi Abim Sungai Ramal Kajang. Jadi insya-Allah pada pagi ini untuk kita mengetahui dengan lebih mendalam apakah sebenarnya matlamat di sebalik penubuhan Bapa Penyayang ini, banyak persoalan yang telah pun diajukan kepada pengerusi Badan Pertubuhan Bapa Penyayang ini, maka insya-Allah ianya akan terjawab sebentar lagi dengan penampilan yang berbahagia Ustaz Hasri Harun selaku pengerusi Bapa Penyayang. Dengan tidak berlengah masa lagi, saya mempersilakan Ustaz Hasri Harun untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha Ustaz Haji Zamri Zainal Abidin, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Datuk Wan Ismail, pengurusi Yayasan Aman, yang juga Ahli Parlimen Pandan bekas Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Yang Berhormat Tuan Muhammad Zawawi Ahmad Murni, pengurusi Jawatankuasa Tetap Al-Ehwal Islam, Pengguna dan Industri Halal Selangor, Yang Bahagia Tuan Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia, yang juga penyampai ucap utama kita sebelah ini, insya-Allah. Yang berusaha Encik Megat Muhammad Azlan Mat Arsyad, pengurusi Badan Keluarga Ibu Bapa dan Guru-Guru Sri Semi Abim Sungai Ramal Dalam, Profesor Madya Tan TS Dr. Nur Izura Uzir daripada Universiti Putra Malaysia, panelis kita pada pagi ini, Saudara Ahmad Fahmi Syamsuddin, Ketua Pegawai Eksekutif Global Peace Mission Malaysia, rakan-rakan saya, Barisan Pimpinan Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang, tuan-tuan dan puan-puan, para pimpinan pertubuhan-pertubuhan belia, keluarga, para media dan juga seluruh masyarakat yang bersama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah, saya memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dalam suasana keadaan cuaca yang agak baik, dan mudah-mudahan program yang kita adakan pada pagi ini akan memberikan suatu suasana yang agak baru dan semangat bagi kita bagi meneruskan kehidupan kita dengan baik, insya-Allah, pada masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini saya berasa amat bertuah kerana diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit alu-aluan untuk kami membicarakan berkaitan tentang pertubuhan pemberdayaan bapa penyayang. Untuk makluman tuan-tuan sidang penonton yang saya hormati sekalian, sebenarnya pertubuhan
pemberdayaan bapa penyayang ini adalah hasil ilham dan usaha yang telah pun tercetus daripada golongan kelompok para bapa-bapa yang prihatin terhadap usaha-usaha yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya dan juga beberapa rakan-rakan yang terlibat secara langsung dalam program-program dakwah dan juga sosial kekeluargaan beberapa tahun yang lalu telah menyaksikan pelbagai cabaran dan juga pelbagai usaha-usaha yang telah pun dilakukan oleh banyak pihak, sama ada di peringkat NGO, pertubuhan-pertubuhan belia, termasuk agensi-agensi kerajaan yang telah berusaha sedaya upaya untuk melakukan yang terbaik dalam mana kita mencapai matlamat pembangunan keluarga yang sejahtera dalam negara kita. Saya percaya bahawa segala usaha ini masih diteruskan. Namun, kita harus kembali kepada suatu asas yang sangat utama dan sangat penting. Walaupun pelbagai data dan fakta yang telah dikeluarkan oleh pelbagai agensi yang melakukan penyelidikan tentang kesan daripada pelbagai isu-isu dan masalah yang timbul dalam masyarakat, terutama dalam keluarga. Mahu tidak mahu, saya dan rakan-rakan dalam pertubuhan ini merasakan kita harus kembali kepada paling asas dan basicnya, ialah bagaimana untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan dalam keluarga kita sehinggalah kita mampu untuk membina masyarakat dan seterusnya membina negara kita yang lebih sejahtera dan lebih baik. Alhamdulillah kita dalam negara Malaysia mempunyai dasar keluarga negara. Namun demikian, apa yang lebih penting ialah soal pelaksanaan. Bagaimana institusi keluarga yang kita ada pada hari ini harus diperkemaskan, khususnya dalam konteks kepimpinan sesebuah kekeluargaan. Oleh kerana itu, peranan dan tanggungjawab yang harus dimainkan oleh bapa khususnya, tanpa kita mengenepikan peranan seorang ibu yang juga menyumbang kepada kesejahteraan keluarga. Maka sebab itulah kami mengambil inisiatif melalui usaha-usaha secara sukarela dalam pertubuhan ini, menubuhkan pertubuhan pemberdayaan bapa penyayang. Antara objektif pertubuhan ini adalah untuk memberi kesedaran kepada golongan bapa tentang peranan dan tanggungjawab dalam kita membangunkan keluarga sejahtera. Kesedaran, advokasi dan tanggungjawab yang harus dimainkan oleh bapa sangat penting. Apatah lagi jika kita melihat dari segi sejarah peranan yang harus dimainkan oleh bapa-bapa dalam konteks pembangunan keluarga, tanpa kita menafikan banyak kes-kes yang berlaku yang melibatkan soal imej dan peranan bapa yang hari ini kadang-kala sedikit membimbangkan. Kedua, pertubuhan ini juga bertujuan untuk melatih para golongan bapa tentang kemahiran pengurusan kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai yang murni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya percaya bahawa para golongan bapa bukanlah mereka yang tidak mahir dalam menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Namun kadang-kala himpitan-himpitan dari segi pelbagai aspek, termasuk dari segi ekonomi, dari segi suasana keadaan persekitaran, khususnya tuan-tuan, dalam suasana hari ini kita melalui pandemik COVID-19 yang masih lagi belum selesai, kadang-kala boleh banyak menimbulkan pelbagai masalah-masalah dalam rumah tangga. Kerana itu, para bapa sebagai ketua keluarga seharusnya mempunyai kemahiran mengurus, mengatur, membimbing dan memberikan suatu motivasi kepada keluarga, terutama dalam menghadapi pandemik yang sedang melanda negara kita. Pertubuhan ini juga berhasrat untuk memberi latihan-latihan dan mendedahkan kepada golongan bapa tentang peranan dan halangan-halangan cabaran yang harus dimainkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya percaya kita semua adalah ibu dan bapa. Memimpin keluarga kita dalam mengurus tadbir anak-anak dan pembangunan anak-anak serta keluarga kita. Tanpa kita menafikan kadang-kala banyak cabaran-cabaran, halangan-halangan yang kita harus lalui kerana pelbagai isu-isu yang timbul dalam masyarakat, khususnya dalam diri kita dan keluarga kita. Maka sebab itulah saya percaya dan yakin bahawa dalam kita nak mencapai matlamat pembangunan dasar keluarga negara yang cemerlang, mahu tidak mahu,
kita mesti memberikan ilmu dan kemahiran kepada golongan bapa khususnya sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertubuhan bapa penyayang ini masih baru dalam negara ini. Justru kami sebagai sebuah NGO baru amat sangat memerlukan dukungan, sokongan, idea dan juga pandangan-pandangan. Bagaimana untuk kita nak membangunkan masyarakat kita, keluarga kita, dan khususnya masyarakat dalam negara kita untuk kita mencapai sebuah masyarakat yang sejahtera, berilmu, berkemahiran dan juga sejahtera sebagaimana yang telah pun kita hasratkan lebih puluhan tahun sebelum ini. Saya percaya bahawa dengan wujudnya pertubuhan ini sebagai suatu usaha melengkapkan beberapa aspek terutama dari segi kesedaran. Alhamdulillah, saya sangat bertuah kerana mempunyai rakan-rakan, teman-teman dan juga sahabat-sahabat saya yang cukup optimis dan berusaha bersama-sama, terutama dalam kita nak membantu dalam menjayakan usaha-usaha kebaikan dan kesejahteraan dalam keluarga kita. Alhamdulillah, saya dipahamkan tuan-tuan, besok pada 20 Jun adalah merupakan hari sambutan bapa di dalam negara kita. Justru marilah sama-sama tuan-tuan, kita sama-sama memberikan doa dan juga kesejahteraan kepada ibu bapa kita, khususnya bapa-bapa kita yang sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita sebelum ini. Jadi, marilah sama-sama tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama kami berganding bahu untuk kita berusaha memberikan idea dan buah fikiran sama-sama untuk kita membantu memberikan nilai tambah, added value kepada program-program, usaha-usaha yang wajar kita lakukan. Bukan hanya semata-mata untuk memenuhkan aktiviti-aktiviti dalam kegiatan-kegiatan NGO, tetapi dengan agenda dan juga cara-cara bagaimana untuk kita membantu memastikan institusi kekeluargaan kita, khususnya peranan seorang bapa sebagai ketua keluarga, tidak hanya semata-mata memenuhkan dari segi material dan juga keperluan-keperluan rumah tangga, tetapi juga dari segi ilmu, dari segi tanggungjawab yang dapat kita laksanakan dalam konteks keluarga yang sejahtera. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada para panelis yang juga sudi bersama-sama berkongsi selepas ini dengan kita bagaimanakah cara-caranya untuk kita memulakan gerak kerja kita bersama-sama untuk mencapai matlamat membangunkan masyarakat kita dalam keadaan negara kita berhadapan dengan pandemik pada hari ini. Saya juga nak mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang sudi datang bersama-sama dengan kita untuk merasmikan dan melancarkan pertubuhan pemberdayaan bapa penyayang pada pagi ini. Dan juga ucapan selalu penghargaan kepada pejabat Yang Berhormat Tuan Muhammad Zawawi Ahmad Muhni, Exco Kerajaan Negeri Selangor yang juga bersama-sama memberikan kata-kata semangat dan juga dorongan bersama-sama dengan kita. Barangkali dengan permulaan di Selangor ini, kita dapat menggerakkan program-program kemasyarakatan, keibubapaan melalui agensi-agensi agama yang ada di negeri ini untuk sama-sama kita memperkasa, memperkukuh institusi kekeluargaan, khususnya peranan yang harus dimainkan oleh bapa-bapa kita yang ada di luar sana. Akhir sekali, saya nak mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Marilah bersama-sama dengan kami, Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang, untuk kita berusaha bersama-sama. Saya mendapat telefon daripada ramai pihak yang juga merasa gembira dengan pertumbuhan ini, dan insya-Allah kita akan bersama-sama berganding bahu dalam masyarakat madani kita pada hari ini bagi membantu menjayakan agenda kejayaan dan kecemerlangan negara kita melalui pengukuhan institusi kekeluargaan. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat Hari Bapa kepada seluruh bapa-bapa yang ada di negara ini, sama ada yang bersama-sama pada program kita pagi ini dan juga mereka-mereka di luar sana yang mengikuti FB Live dan juga YouTube kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Terima kasih. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam sesi program-program dan aktiviti kita selepas ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairah kepada yang berbahagia Ustaz Hasri Harun selaku pengerusi Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang atau ringkasnya Bapa Penyayang pada pagi ini. Dan saya cukup tertarik apabila salah satu daripada ucapan Ustaz Hasri sebentar tadi menyebut bahawa bapa-bapa di Malaysia kebanyakannya bukanlah tidak mempunyai ilmu ataupun pengetahuan dari sudut kebapaan ataupun kekeluargaan serta kepimpinan keluarga. Namun dalam tekanan yang seringkali mendatang dan seringkali juga gagal untuk ditangani, maka bapa-bapa juga memerlukan rakan-rakan pembimbing sebaya seperti mana di sekolah dahulu untuk sama-sama ingat memperingati di antara satu sama lain, ya. Watawasau bil haqq dan juga watawasau bis sabr, insya-Allah. Jadi kalaulah sebelum ini ramai sudah bertanya tentang keahlian bapa penyayang ini, alhamdulillah ini suatu petanda baik. Saya kira selepas ini, selepas ucapan alu-aluan daripada pengerusi sebentar tadi, maka permintaan untuk ataupun penyertaan bapa penyayang ini semakin bertambah-tambah, insya-Allah. Jadi sabar, insya-Allah kita akan maklumkan bagaimanakah caranya untuk menyertai Pertubuhan Pemberdayaan Bapa Penyayang ataupun Bapa Penyayang pada pagi ini, insya-Allah.